Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepadamu ya Allah kerana masih lagi memberi peluang kepada kami berkumpul dan bertemu walaupun di alam maya. Sekurang-kurangnya kami boleh bertanya khabar dan mengetahui sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan sihat. Di samping itu juga kami berpeluang mempelajari ilmu fardhu ain yang menjadi keutamaan dan kewajipan kepada kami. Alhamdulillah. Berbalik kepada apa yang telah kita bicarakan sepanjang pengajian tentang darah ini, kita boleh simpulkan, iaitu apabila darah yang keluar melebihi 15 hari, permasalahan ini terbahagi kepada 7 golongan. Pertama, golongan mu'tadah mumayyizah. Yang kedua, mu'tadah ghairu mumayyizah. Ketiga, golongan mubtadi'ah mumayyizah. Keempat, golongan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. 3 golongan lagi termasuk dalam golongan mutahayyirah. Kita dah bincang 4 golongan daripada 7 itu. Walaupun kita dah berkenalan dengan 4 golongan tersebut, tetapi masih banyak perkara-perkara yang perlu kita telitikan lagi. Kita perlu lihat dalam pelbagai aspek. Contoh mengenai cara menggabungkan darah yang lebih daripada 2 warna, ataupun bila terdapat naqah dan fatrah yang menyelangi darah yang keluar, macam mana nak tentukan? Adakah fatrah itu boleh digabungkan dengan darah yang keluar sebelumnya ataupun boleh gabung dengan darah selepasnya? Kita kena faham kaedah yang betul. Kalau betul-betul nak mendalami ilmu ini, kena fokuslah. Bukan bermakna kita belajar hak asas itu dah memadai. Tidak. Bab haid ini tak sama dengan bab lain dalam fiqh. Dia tak sama. Kalau bab fiqh, mungkin bab nikah kahwin, mungkinlah makna kita tengok satu persatu yang telah disediakan rukun, ya dah, macam-macam tu. Tapi bab haid ni dia lebih luas. Baik, jadi kita tak bincang lagi keadaan golongan mutahayyirah. Bila mahir dah tentang perkara fardhu ain, terutama cara nak kira haid dan istihadah dalam kaedah tamyiz dan kaedah adat, baru kita masuk tentang mutahayyirah ini. Ya tak? Minggu lepas Kak Nur sebut sikit tentang mutahayyirah. Bab mutahayyirah ini sebenarnya dia termasuk dalam ilmu fardu kifayah. Walaupun begitu, kita kena tahu jugalah. Hak apa benda ni? Tak ada baca? Saya invite dia dok masuk tadi. Okey. Kan dah baca. Okey, tak apa. Okey, walaupun kita kata bab mutahayyirah ini ilmu fardu kifayah, tapi kita kena belajar juga. Dan kita berdoalah supaya kita tak tergolong dalam golongan mutahayyirah. Sebab itu kena belajar. Minggu yang lepas-lepas tu Kak Nur dah huraikan apa yang perlu dicatat mengenai darah yang keluar setiap bulan. Yang pertamanya, tarikh mula keluar beserta dengan waktu. Darah yang mula-mula keluar itu.
Yang kedua, warna-warna darah yang keluar. Bila ada pertukaran warna darah, kita kena catat juga waktu darah yang bertukar warna itu. Waktu mandi wajib pun kena catat. Kalau boleh, kena ada kalender yang khusus. Kak Nur pernah beritahu apa kepentingan kita catat perkara-perkara yang disebut tadi seperti waktu mandi wajib dan sebagainya. Sebab apa? Cuba cerita. Siapa nak cerita? Sebab apa kita kena catat benda-benda ini? Wahai boleh tak cerita? Nak dengar Wahai? Kak Nur jangan sebut nama Wahai sebab dah nampak nama. Ni Wahai ada. Wahai boleh tak cerita sebab apa kita perlu catat benda-benda tu? Contohnya apa? Mana Wahai? Ya. Kak Nur pun tak apa dengar suara Wahai. Dah biarlah lah cerita Ya. Dengar tak suara Kak Nur? Orang lain dengar tak suara Kak Nur? Dengar Kak Nong, tapi saat ni tengah cakap dengan Nana telefon. Dia masuk tak telefon. Ya. Dia nak tolong lah kata. Dah apalah. Sebab yang buat dah. Ya tengok video lah kat G. Ya. Memang pun. Bahasa jauh sangat Wahai suara. Memang apa ni kena pakai ni lah agaknya baru dengar. Sebab kalau dengar gini ni butir tu butir tapi slow sangat jauh. Pakai mic ke? Cakap cuba bang. Kalau buat biasa ke mana? Kalau buat biasa je Wahai. Ya, gitu pula. Lah, tak apalah. Dah boleh cerita Sebab apa kita kena catat tu? Okey, saya cuba Kak Nong. Okey. Okey, yang pertama kita perlu catat darah yang keluar, mula keluar tu supaya kita dapat tahu dengan tepat bila darah kita keluar dan kita akan nanti kita nak tengok kalau 15 hari lebih tu kita kena pastikan kalau kita haid tu hanya 15 hari sahaja untuk yang takwim kan. Kalau lepas tu dah tu kena kira lain pula kan. Tahu kan begini-gini bolak sikit. Tak apa. Okey, betul. Lepas tu warna tu sebab kita nak bezakan nak tamis darah tu kena tahulah darah hitam ke merah ke apa ke supaya kita boleh tamis darah tu. Okey, lepas tu waktu mandi wajib tu penting juga sebab kita nak pastikan bila kalau datang yang darah yang keluar selepas tu pula kita kena pastikan 15 hari kita suci. Kalau kita dok catat waktu mandi tu mungkin kita akan teragak-agak bila adakah sudah cukup 15 hari waktu suci kita tu. Itu je lah saya faham Kak Nur. Betul sangat-sangat lah tu betul sangat-sangat. Sebab apa maknanya kita kena catat benda-benda tu sebab dia sangat-sangat penting. Macam kata tadi. Sebab apa kita kena catat waktu keluar darah yang pertama? Kerana kita nak tahu tempoh maksimum keluar darah, iaitu tempohnya 15 hari. 15 hari itu 360 jam. Sekiranya darah keluar selepas 360 jam itu, maknanya cara kiraan haid kita bukan berdasarkan kaedah takwim dah. Kita mungkin kena guna kaedah tamyiz ataupun kaedah adat.
Manakala warna pula penting juga kita catat bila berubah warna. Sebab kita tidak tahu adakah darah kita itu keluar dalam tempoh 15 hari saja. Ya tak? Jadi penting bila kita catat waktu keluar perubahan warna itu, apabila darah melangkaui lebih daripada 15 hari, maknanya kita boleh gunakan kaedah tamyiz. Kita tahu bila berubahnya warna darah itu. Ya tak? Itu dia. Begitu juga kalau kita lihat di sini, pertukaran warna hitam lah terutamanya. Pukul berapa? Kita nak tahu haid pula kan? Sebab maksimum haid 15 hari. Itu pentingnya. Begitu juga dengan mandi wajib. Tak? Penting kita catat waktu mandi wajib itu juga, sebab kita nak kira nanti haid yang akan keluar, haid yang akan datang. Sebab tempoh minimum suci mesti 15 hari. Maknanya kita nak tengok minimum suci itulah. Itu dia. Bijak dah tu. Memang bijak dah lah. Sebab kalau kita tak catat ataupun kita tak tahu perkara-perkara ini, kemungkinan bila haid kita melebihi 15 hari, kita nak rujuk kepada warna darah, kita tak pasti. Nak rujuk kepada adat pula, kita tak ingat adat misalnya. Jadi ini membantu kita supaya kita tidak tergolong dalam golongan mutahayyirah. Sebab bila tergolong dalam golongan mutahayyirah ini sangat berat lah orang ni. Tak macam Kak Nur cerita secara ringkas minggu lepas. Itu dia. Okey, kalau bolehnya kita cuba share lah. Kita cuba share apa yang perlu kita catat. Ini dia. Kalau bolehnya kalender seperti ini. Ni biasanya kalau orang yang baru-baru lah. Ataupun orang yang nak menopause, yang memang darah dia keluar tu tak menentu. Juga boleh jadikan sebagai panduan. Tarikh mula keluar, tarikh berapa, tarikh tu tak apalah. Kita letaklah kalau darah merah, kita letak warna merah. Tak? Kita dengan warna dah tu. Okey. Lepas tu pukul berapa keluar tu. Bila berhenti pula, pukul berapa berhenti. Maksudnya kita mandi wajib pukul berapa lah. Itu dia. Kalau boleh ini benda-benda yang perlu kita catat lah. Itu dia. Okey. Boleh. Ini sebagai panduan saja. Yang perlu kita catat supaya ia akan jadi rujukan apabila darah keluar melebihi 15 hari. Baik, daripada perbincangan kita yang lepas-lepas mengenai kaedah tamyiz dan kaedah adat, ada beberapa perkara penting yang perlu kita beri perhatian, iaitu mengenai cara menetapkan darah itu sebagai haid mesti cukup syarat haid, iaitu darah tersebut mesti melebihi 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Ini syarat haid lah. Yang kedua, mengenai tempoh minimum suci ataupun tempoh minimum istihadah. Sekurang-kurangnya 15 hari. Jadi, kedua-dua fakta ini kita mesti pegang betul-betul. Sama ada dalam penggunaan kaedah takwim ataupun kaedah tamyiz ataupun kaedah adat. Walaupun ketika kita gabungkan darah kuat dengan darah sederhana pun kena guna fakta ini. Iaitu mesti guna fakta ini dalam menentukan haid dan istihadah. Kalau syarat istihadah, darah lemah tidak boleh kurang daripada 15 hari jika keluar berterusan. Fakta inilah yang akan menjadi rujukan paling penting. Okay, sebelum kita teruskan perbincangan mengenai golongan mutahayyirah, sebab apabila kita dah selesai 4 golongan, kita bolehlah masuk ke bab mutahayyirah. Tapi sebelum tu, kita lihat beberapa contoh mengenai kaedah menyempurnakan minimum suci 15 hari. Sebab apa pentingnya kita tahu ni minimum suci 15 hari. Dan sekiranya ada darah dalam tempoh 15 hari itu. Jadi bagaimana kaedah kita nak menyempurnakan
minimum suci 15 hari. Cuba kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Jadi kita tengok slide ini 3 hari hitam. Lepas tu darah berhenti selama 12 hari. Dan seterusnya keluar lagi darah 15 hari. Jadi bilangan suci ini amat penting untuk menentukan haid pusingan baharu. Bimbang kita tersalah mengambil hukum. Terutama bila dalam keadaan darah yang sedang keluar. Bila kita tersilap menentukan haid dan istihadah ni, kemungkinan beribadat dalam waktu haid dan juga kemungkinan meninggalkan ibadat wajib ketika berada dalam waktu istihadah. Sebab waktu istihadah ni sebenarnya waktu suci. Seperti mana yang kita tekankan sebelum ini, minimum suci adalah 15 hari. Sama ada dalam kaedah takwim atau kaedah tamyiz sekalipun ataupun kaedah adat. Itu dia. Pentingnya minimum suci itu. Okey, berbalik kepada gambar rajah ini. Kita boleh simpulkan kaedah yang digunakan adalah kaedah takwim. Kerana apa? Kerana darah yang keluar tidak melebihi 15 hari. Maknanya tempoh maksimum haid itu 15 hari. Jadi darah yang keluar pada kali kedua, iaitu pada hari ke-16 hingga hari ke-18 itu tidak termasuk dalam tempoh maksimum haid. Jadi dia keluar selepas tempoh maksimum haid. Jadi bermula pada hari ke-16 hingga ke hari ke-18 itu dihukumkan istihadah. Itu dia. Jadi kalau kita tengok di sini, anak panah kedua. Anak panah kedua itu pada hari ke-18. Menunjukkan border bagi tempoh minimum suci 15 hari. Makna sebab kalau kita tengok waktu suci tadi hanya 12 hari sahaja, iaitu bermula hari ke-4 sehingga hari ke-15. 12 hari sahaja. Tak cukup lagi minimum 15 hari. Sebab itulah kita kena, kalau dulu Kak Nur sebut kaedah curi lah. Kena curi hari yang ke-16 sehingga 18. Sebab hari ke-18 baru cukup tempoh minimum suci. Jadi kalau kita tengok apa-apa warna darah yang keluar dalam tempoh ini dihukumkan istihadah. Istihadah sughra, kerana ia keluar dalam tempoh minimum suci 15 hari. Darah tersebut dihukumkan istihadah untuk mencukupkan tempoh suci. Kerana bila kita tengok tempoh suci itu yang bermula pada hari ke-4, iaitu 12 hari sahaja. Itu dia. Itu keadaan pertama yang boleh jadi panduan kepada kita macam mana kita nak kira haid pusingan baharu. Itu dia. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua, 3 hitam, lepas tu 12 hari suci dan darah keluar semula pada hari ke-16 selama 4 hari. Selama 4 hari. Tadi 3 hari je semua dicuri oleh waktu suci. Tapi kalau kita tengok keluar pula selepas waktu suci itu, iaitu hari ke-19. Kalau kita tengok memang ni pun kaedah takwim juga. Kerana darah yang kedua tu melepasi tempoh 15 hari. Maknanya dah tamat tempoh maksimum haid. Cuma apabila melihat kepada bilangan hari suci yang hanya 12 hari, bermakna tidak cukup 3 hari sahaja lagi. Macam tadi juga, kena curi 3 hari. Bermula hari ke-16 hingga hari ke-18 untuk cukupkan tempoh minimum. Minimum suci 15 hari. Manakala darah yang keluar pada hari ke-19 adalah haid bagi kitaran baharu.
Walaupun darah dah berhenti, contohnya darah tak keluar dah pada hari ke-16, 17, 18, keluar-keluar hari ke-19. Maknanya kita tengok waktu suci tu cukup 15 hari, maka darah yang keluar pada hari ke-19 tetap dikira haid. Itu dia. Jadi kedua-dua contoh tadi tu merupakan cara bagaimana menyempurnakan minimum suci 15 hari dalam keadaan ada darah. Kedua-dua contoh tadi juga menunjukkan darah pertama yang keluar itu masih dalam tempoh 15 hari. Tidak lebih 15 hari. Masih dalam kaedah takwim. Kita tengok contoh ketiga. Sebab hari ni Kak Nur nak tumpukan cara menyempurnakan suci minimum 15 hari. Jadi kita tengok beberapa contoh. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Mana? Keluar ke tak ni? Okey, kita tengok ni. Contoh ketiga. Contoh ketiga, kita tengok 3 hari darah hitam keluar. Lepas tu keluar lagi darah. Hari ke ni hak saat ni ke? Hak saat ni lagi. Tengok slide seterusnya. Okey hak ni. Ni kita tengok 3 hari hitam. Lepas tu hari keempat hingga hari ke-13 suci. Tak? Tapi kita tak panggil dia suci. Sebab apa kita tak panggil suci ni? Hari keempat hingga ke-13 tu kita panggil apa di situ? Siapa boleh jawab? Hari keempat sehingga hari ke-13. Walaupun tak keluar darah, kita tak boleh kata dia suci seperti mana slide-slide sebelum ni. Kenapa? Ya jawab ya, Sawiyah. Boleh dengar tak suara Tizat? Kejah tak ada ni, datin Sawiyah ni dah ada tak ni? Kedok perasan Tizat sebut Okeylah, Wahid nak jawab ke? Tak dengar Wahid. Orang lain dengar tak Wahid cakap? Dengar tak suara Wahid? Tak clear. Tak dengar tak? Dah biarlah jawab. Jawab Sebab apa kita tak boleh Kerana Kak Nur? Hari keempat sehingga hari ke-13 tu kita tak namakan suci pada hari tersebut. Kenapa? Sebab nakok 10 hari tu kerana Kak Nur. Betul lah. Jangan teragak-ragak. Tengok macam teragak-ragak je. Betul dah lah. Betul Sebab apa kita tak namakan suci di sini? Kerana dalam tempoh 15 hari tu kan Kak Nur buat border ni anak panah ni kan 15 hari. Maknanya sebelum 15 hari tu ada darah keluar. Jadi kita tak boleh katakan hari keempat sehingga hari ke-13 itu sebagai suci. Kan? Kita belajar dah minggu lepas-lepas dah. Itu disebut nakok. Disebut waktu nakok. Apabila walaupun kita kata darah tak keluar selepas darah pertama tu, lepas tu berhenti darah tu, tak kira lah dia berapa hari ni. Maknanya kalau dalam tempoh 15 hari, lepas tu keluar pula darah. Jadi kita tengok di sini berdasarkan gambar rajah ni, hari ke-14, 15, 16. Maknanya
darah keluar secara bersambung antara hari ke-15 dan hari ke-16. Bermakna ada percampuran antara haid dan istihadah. Bukan haid saja tu. Hak tadi darah keluar hari ke-16, sebelum tu sebelum hari ke-15 tu, hari ke-15 14 tak ada darah kan. Hak ni ada darah ni. Lainlah dengan contoh hak tadi tu. Itu dia. Jadi kalau kita tengok darah yang keluar pada hari ke-14 itu masih dalam tempoh 15 hari. Itu berbeza. Kalau hak tadi tu automatik kita tahu darah selepas hari ke-15, maknanya hari ke-16 ke-17 ke, automatik dia tu istihadah sughra. Tapi hak ni lain ni. Dan kita pun tak sebut waktu suci ni. Hari ke-4 sehingga hari ke-13 ni kita tak sebut waktu suci. Kita sebut naqab. Itu dia. Boleh faham ke tak tadi tu? Perbezaan dia tu. Faham ke tak? Jadi tadi kita kata nak kira. Nak kira ataupun nak menyempurnakan waktu minimum suci. Bermakna dalam keadaan macam ni, kita hari ke-16 tu kita tak boleh ambil selalu. Kita tak boleh ambil macam tadi. Hari ke-4 sampai ke hari hari ke-16 kita kata kita nak cukupkan waktu suci. Tak boleh. Jadi hari ke-16 bilalah darah keluar pada hari 15-16 bersambung, kita guna kaedah sama ada kaedah tamyiz ataupun kaedah adat. Jadi pada hari ke-16 kita pun berkira-kira untuk guna kaedah apa. Kaedah apa yang boleh kita gunakan dalam keadaan macam ni? Kaedah apa? Ida? Kaedah apa dah? Pakhana dah Ida ni. Waalaikumsalam, mana? Nu nak jawab. Nu jawab nu. Apa? Ni lah. Nu baru masuk. Baru masuk dia. Masya Allah. Ingatkan nak jawab ni. Nu baru masuk. Tak apalah. Ni kita sedang membicarakan bagaimana kita nak menyempurnakan minimum suci 15 hari. Kita buat contoh dah tadi. Contoh kaedah takwim. Apabila suci kita tak cukup 15 hari, kita kena ambil, kita kena curi darah yang keluar tu sebab suci tu tak cukup lagi. Itu kaedah takwim. Tapi apabila kaedah tamyiz, sebab hak ni hak yang kita tengok contoh sekarang ni kaedah tamyiz. Tamyiz, kenapa tamyiz? Sebab kita boleh kenal hak 3 hari pertama keluar darah itu hitam. Lepas tu darah merah, bermakna boleh ditamyiz. Ya dah? Itu dia. Jadi dalam keadaan ini kita pun tentukan, hukumkanlah haid kita tu 3 hari. Iaitu bermula hari pertama. Sebab hari pertama sehingga hari ketiga tu darah dah cukup. Lebih dah 24 jam. Dan dia tidak melebihi 15 hari. Jadi kita hukumkan haid berdasarkan darah kuat hitam selama 3 hari. Bermula hari pertama hingga hari ke-3. Jadi selepas kita dapat bilangan haid, maka kita kena kira waktu suci pula. Iaitu sekurang-kurangnya 15 hari. Cuba tengok tempoh kita kata darah tak keluar. Bermula hari ke-4 sehingga hari ke-13. Berapa hari tu? Hari ke-4 sehingga hari ke-13. Baru berapa hari? 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 10 hari. Ya dah? 10 hari baru dah keluar darah. Maknanya kita mesti cukupkan 5 hari. Jadi 15 hari. Maksudnya ada berapa hari lagi tak cukup? Ada 5 hari lagi. Iaitu pada hari ke-14, 15, 16, 17,
Ni hari ke-18 barulah cukup tempoh suci, minimum suci. Bermakna sehingga hari ke-18 merupakan waktu suci kita. Jadi kalau hari ke-14, 15, 16, 17, 18 ni bila darah keluar, kita tentukan ataupun kita hukumkan dia waktu istihadah. Bermakna kita kena solat seperti biasalah. Solat seperti biasa dan kena mandi wajib tu memang hari ke-16 lah. Kita belajar dah sebelum-sebelum ni. Iaitu apabila hari ke-16 itu darah lemah, maknanya kita kena mandi wajib pada hari ke-16. Itu dia. Jadi bila pula pusingan haid kita? Apabila darah keluar selepas hari ke-18. Maknanya kalau hari 18 tu kena semayang dulu lagi. Sebab tempoh suci kita tak cukup lagi. Iaitu tempoh suci kita bermula hari ke-4. Hari ke-4 sampai hari ke-18. Itu tempoh suci kita. Jadi walaupun hari ke-14, tapi mula-mula tadi tu memanglah kita tak berhenti. Kita tak solat hari ke-14 tu. Sebab mula-mula tu darah keluar, kita tak tahu lagi, ya dah. Darah tu keluar bila? Tapi apabila selepas kita menghukumkan, maknanya kita berada pada hari ke-16 ni. Bila kita berada pada hari ke-16, kita pun hukumkan bahawa hari pertama sehingga hari ketiga itu boleh dihukumkan haid. Sebab ia darah kuat. Dan darah itu pula keluar melebihi 24 jam. Dan dia tidak lebih daripada 15 hari. Jadi kita hukumkan ia sebagai haid. Bermakna hari selepasnya dihukumkan sebagai istihadah. Termasuklah hari-hari yang ada darah ini. Okey. Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham ke tak? Jadi kalau Kak Nun kata walaupun ada darah tu sehingga hari ke-18 tetap dikira waktu suci. Cumanya hari ke-14 itu darah yang masih ada tu memang kita tak semayang dulu kan. Tapi hak kita semayang ni hari ke-16. Jadi hari ke-16 walaupun ada darah, kita kena bersuci dan kita kena masukkan kapas dan kita kena pakai cawat lah, maksudnya kata kita kena masuk kapas dulu supaya darah dah keluar untuk solat. Dan kita berwuduk pun apabila masuk waktu baru kita berwuduk. Itu hari ke-16 tu. Bermula hari ke-16. Hari ke-14 tu memang kita terlepas dah. Kita tak semayang dah masa tu. Tapi bermakna kita kena qada lah. Hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 ni 15 sepatutnya sampai ke hari ke-15 kita kena qada. Berapa hari tu? 14 hari. Berapa hari? 12 hari dah. 12 hari. 12 hari kena qada solat. Okey. Faham ke tak? Dia nak tanya setakat ni. Sebab Kak Nur bimbang takut jadi macam minggu lepas tu. Minggu lepas kata haid tak bermula hari pertama. Itu ni jelas lah sebab darah hitam keluar dulu ya tak? Bila darah lemah keluar dulu tu orang kata bila kita hukumkan haid dengan hitam, sebab hitam ni duduk hari ke-8, kena start hari ke-8 tak? Itu. Okey? Dia faham? Okey, boleh faham lah tu. Jadi kita tengok saya tengok sudah dulu bahagian ni. Jadi inilah waktu suci kita. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Ni. Ni kena perhatilah. Tadi Kak Nun buat contoh darah hitam keluar dulu. Hak ni pula darah hitam keluar kediang. 3 hari merah, 10 hari berhenti, lepas tu darah keluar lagi. Darah hitam pula keluar selama 17 hari. Jadi macam mana Kak Nun kabodah dah ni. Tapi cara kita nak bertindak, kita terang cara bertindak. Kaedah apa ni sebenarnya ni?
Kalau kita tengok lah, memanglah hari kita lalui itu kita tak tahu lagi dah. Darah hari apa keluar. Mungkin kita pun hari keempat ni kita semayang sebenarnya. Ni tak, sebab tak keluar dah darah kan. Kita semayang dah. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, sampai hari 13 tu mungkin kita semayang dah. Tapi tubik pula darah hitam hari ke-14. Jadi apabila keluar darah hitam hari ke-14, hari ke-16 hitam lagi, hari ke-16 kita kena perhatikan. Tengok hari ke-16 hitam juga. Jadi kita tak boleh lagi solat dan mandi wajib pada hari ke-16. Kita pun tengok dulu, kita berkira-kira agaknya kaedah apa yang akan kita guna ni. Kita boleh tentu tak lagi hari ke-16 tu kaedah apa? Siapa boleh cerita? Boleh cerita ke orang lain? Orang lain tahulah Kak Long. Tengah mikir ni. Tengah mikir. Tengah mikir lagi. Ke orang lain boleh nampak tak? Boleh tak cerita? Sebab kalau kita nak tengok di sini, apabila kita melalui hari-hari seperti ini, memang kita semayang pada hari keempat, ya tak? Sebab apa? Sebab darah dah keluar dah. Jadi kita nak tunggu apa? Ya tak? Seperti biasa, bila darah dah keluar, kita kena solat. Okey, kita pun dah solat dah. Sehinggalah hari ke-13 kita solat. Tiba-tiba hari ke-14 ini keluar darah hitam. Kita tak boleh solat lah sebab dah keluar lagi dalam tempoh 15 hari suci. Ni anak panah ada ni. Anak panah pada hari ke-15. Jadi darah hari ke-14 tu masih keluar dalam tempoh 15. Mungkin darah berhenti pada hari ke-15. Sebab itu kita tak solat ni. Kita kena berhenti dah solat hari ke-14. Tapi tiba-tiba darah dah berhenti sehinggalah hari ke-16 pun darah masih keluar lagi. Jadi hari ke-16 kita tak boleh juga nak tentukan darah yang keluar itu dengan kaedah tamyiz. Sebab apa? Sebab hari ke-16 tu masih keluar lagi. Dan kalaulah darah hitam ni keluar sehingga 15, kemungkinan darah hitam akan dikira sebagai haid. Ya dah? Jadi hari ke-16 tu kita tak solat lagi, 17. Kita pun kira lah. 14 tu hari pertama hitam. Bermula hari 14 tu 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hari ke-28 barulah tamat tempoh maksimum hitam ini. Sebab apa kita kena tunggu 15 ni? Sebab kemungkinan darah hitam ini akan dihukumkan haid sekiranya dia berhenti. Sama ada 28 ke 27 ke. Maknanya kalau dia berhenti sehingga 28 ni akan dikira sebagai haid. Tetapi hari ke-29 pun tak berhenti. Jadi macam mana ni? Macam mana nak kira tu? Hari ke-29 barulah kita kira semula haid kita hak mana se. Hak mana se haid kita. Boleh tak guna kaedah tamyiz? Tak. Tidak boleh kaedah tamyiz. Lepas tu kita pun guna kaedah adat. Jadi kita kena kembali kepada adat kita. Adat kita sebelum ni berapa hari? Berapa hari adat kita? 7 misalnya. Jadi 7, kita pun ambillah hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ini merupakan bilangan haid kita bulan ini. Bermula hari ke-8. Bermula hari ke-8 sehingga hari ke-28 ini merupakan waktu istihadah kita. Bermakna kita kena qada berapa hari solat ni? Hak 14 ni.
Hak 14 kita dak semayang ni. Berapa hari kena qada? Sama sekali. Wala senyap belaka ni. Senyap belaka ni, mana? Menipala orang nak mikir. Pening. Pening pula dah. Hari tu fahamlah ke? Dah. Sebab itu kalau kita tengok ni, kalau kita bicarakan tentang darah ni, kita kata kita dah belajar, hak asas-asas tu kita dah faham, kita kata, lepas tu kita tak boleh belajar, tak boleh. Sebab kita tengok darah keluar pun antara seorang dengan seorang yang lain pun dah berbeza. Ya dah? Dah berbeza dah antara seorang dengan orang yang lain tu. Jadi itulah. Kita kena belajar dengan fokus lah. Kita kena fokus. Terutamanya apabila Kak Nur, berapa gambar rajah Kak Nur jadi kohor kecil? kecil ke? Oh, ya sungguh. Buat apa jadi begitu? Patut suara pun jadi lain tau. Buat apa? Kada tekam ni benda. Dok. Sekejap. Okey tak? Jadi kecil lagi ke? Oh, kecil lagi. Kecil. Mana? Nanti Kak Nur left kejap Kak Nur left kejap, Kak Nur terbalik, share balik. Okey tak? Okey tak ha? Okey dah Kak Nur. Okey. Itu. Ke payah nak faham kok ke guana ni. Ke Kak Nur tak boleh mak orang bawa hak berat-berat gini kok tau. Tak boleh bawa lagi hak berat-berat gini. Kena hak rengang-rengang dululah. Lambat sikit Kak Nur nak tafsir tu. Dah hak tadi faham dah hak tadi. Mana Kak Nur? Hak tadi lah 3 contoh yang hak Kak Nur terang tadi tu. Kaedah takwim, kalaulah apa ni tak cukup lagi bilangan suci tu kita pun faham dah. Faham? Faham dah Dah sama je sebenarnya kaedah ni. Dah faham tak ni? Aku tanya benda tadi waktu kena qada solat ke kan? Mula-mula asal kan Kak Nur masuk tadi kan macam mana kita nak menyempurnakan tempoh minimum suci. Okey, faham? Okey. Kak Nur pun bawa contoh tadi. Kaedah takwim macam mana kan? Faham tak? Faham tu. Lepas tu, kalaulah misalnya sebab masa suci tu kita mesti minimum 15 hari kan? Tapi berbezalah dengan kaedah tamyiz ataupun kaedah adat ni. Cara kita tengok darah tu. Kalau sewarna memang senang untuk kita tengok minimum suci tu 15 hari. Tetapi kalau darah dua warna, bermakna kita hukumkan haid dan istiadah berdasarkan warna darah. Faham ke tak? Sebab walaupun kita nampak gelonggong tadi tu, ni, kita tengok berapa hari kita suci ni? 10 hari. Ya tak? 10 hari kita dah semayang.
Tapi kita pun nak curilah, kita kata hari ke-14, 15, 16, 17, 18 nak buat macam ke tadi juga. Boleh ke tak? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh nak buat curi macam ke tadi. Sebab kita tengok ini kaedah tamyiz. Dia kena selesai dulu kaedah itu. Kaedah kalau sama ada tamyiz ke ataupun adat, kena selesai dulu. Bila kita selesai, kalau darah itu keluar berterusan, apabila kita menentukan istihadah itu, istihadah tu tak cukup lagi 15 hari. Sebab ada darah lagi selepas-lepasnya kan. Barulah kita kaedah yang sama pula kita balik. Kena curi waktu tu. Masa ni tak boleh curi lagi. Masa mula-mula tengok darah hari ke-14 ni kita nak curi dah. Boleh ke tak? Tak boleh lah. Tak boleh. Kita tak boleh nak curi selalu. Tu berbeza dengan kaedah takwim tadi, kita curi selalu. Sebab darah itu keluar selepas hari ke-6 atau hari ke-15 ni. Maknanya lepas pada border ni darah tu keluar. Kita bolehlah curi selalu gitu. Okey, faham tak tu? Senyap tak faham lah tu. Okey. Jadi apabila kita tahu dah kita guna kaedah apa, apabila kita guna dah kaedah apa, kita dah tahu dah haid kita berapa hari, barulah kita tengok istihadah kita tu mesti cukupkan sekurang-kurangnya 15 hari. Okey, faham ke tak? Hak ni Kak Nu buat contoh ni. Andai kata haid dia adat dia 3 hari. Ni. Adat dia 3 hari. Bermakna hari keempat, walaupun 3 hari ni merah kita tengok dah. Tapi kita tetap hukumkan haid kita ni bermula hari yang pertama. Sebab minggu lepas kan ada orang tersilap. Dia kata dah darah hitam tu keluar hari ke-14. Apa nak pergi tang ke sini ni? Tu. Kan? Minggu lepas. Jadi Kak Nu pun nak tekankanlah di sini, walaupun hari pertama, kedua, ketiga ni darah merah yang keluar, tetap haid kita selepas kita guna kaedah adat, haid kita telah ditentukan. Kalau 5 hari lah. Maknanya 5 hari tu bermula hari pertama. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey. Jadi bermula hari ke-6, 7, 8, 9 sampai hari ke-15 ini waktu istihadah dia. Bila waktu istihadah dia, kena solat ke tak? Kena solat lah, ya tak? Bermakna dia kena qada semulalah solat-solat dia tu. Itu dia. Okey, boleh faham ke tak? Alhamdulillah. Okey, faham dah tu dah? Okey, alhamdulillah. Tu dia. Okey. Dan hak ni kita tengok contoh ada nakak. Kalau tak ada nakak pula ni, macam mana? Kita pergi kepada slide seterusnya. Hak tak ada nakak ni. Tengok 5 hari hitam, 25 hari merah. Memanglah kalau kita tengok kepada gambar rajah ni, kita tengok hak selesai dah. Kalau kita berada dalam keadaan semasa, maknanya hari pertama keluar darah hitam. Kita tak tahu lagi hari kedua tu keluar darah apa, ya tak? Bermakna hari pertama hitam, sebab tu kena catat lah ni. Hari kedua hitam, ketiga hitam, 4 hitam, 5 hitam. Okey, 5 hari hitam ni. Lepas tu, kita kena catat tak darah merah ni? Keluar darah merah pula ni, catat ke tak? Kena catat. Sebab kita bimbang. Hari selepas-lepasnya mungkin keluar darah yang lebih lemah. Ya tak? Bila darah yang lebih lemah, kita boleh gabung tak warna hitam dengan merah ni?
boleh gabung. Boleh gabung andai kata kalau dia tak lebih daripada 15 hari. Boleh gabung. Maknanya semua darah haid. Tapi andai kata lebih dah pula. Keluar tu lebih daripada 15 hari. Lepas tu ada darah merah, ada darah kuning. Kan? Kita belajar dah hari tu. Bila dapat ditamyiz, maksudnya kalau 5 hari hitam ni, kita boleh tamyiz darah hitam. Ya dah? Selepasnya darah merah. Darah merah ni mungkin keluar 4 hari. Ni, sampai hari ke-9. Lepas tu hari ke-10, sampai hari ke-18 kuning. Ataupun perang, ataupun dia makin cair dah lah. Bermakna kita boleh gabung kan? 1 sampai 9 haid kita. Okey. Hari ke-10 bermula waktu istihadah kita. Waktu istihadah kita sekurang-kurangnya berapa hari? 15. 15 hari. Tetapi kalaulah darah yang sama keluar ni berpanjangan, bermakna ianya semuanya dikira sebagai istihadah lagi. Faham ke tak? Maknanya kita kena dalam keadaan ni, boleh ke tak? Istihadah kita ni sampai 100 hari ke 4 bulan ke, boleh tak? Boleh. Istihadah kita hak maksimum tidak ada had kan? Boleh. Maknanya kalaulah darah merah, kalau macam gini lah, macam contoh gini. Sepanjang-panjang ni lepas pada hari 30 ni darah merah lagi. Tetap dikira sebagai istihadah. Sebab dia darah lemah daripada hitam. Dah bila pula akan dikira sebagai haid pula? Bila ni? Bila darah ini berhenti. Hak yang warna merah ni berhenti. Lepas tu keluar pula darah lain. Sama ada warna kuning ke dulu, tetap dikira haid juga. Sebab kalau dia berhenti. Kalau dia tak berhenti, keluar lagi darah ni, hak darah hitam akan dikira haid semula. Okey, faham tak? Ada tak faham ni? Tak faham tanya lalu. Faham? Ada tak faham ke? Faham. Orang lain faham ke tak ni? Je bunyi suara. Orang lain, Ju ni Ju. Nak suruh sikit nama Ju ni. Ju faham ke tak? Ju? Okey, faham sikit-sikit. Ja macam nak cakap je, Ja. Tak berapa faham ada kan tu, jarang masuk. Benda Ja tak faham. Nak cerita pun tak kerti. Macam Ja baru lagi. Kalau baru lagi mungkinlah ada apa faham lagi ni. Sebab Kak Nur ni nak suruh orang faham lalu ni, nak suruh orang faham kaedah tu. Kalau macam ke Ja faham tak kalau kita kata darah yang keluar melebihi 15 hari. Ja faham tak? Maknanya kita tak boleh nak guna kaedah takwim lah. Maksudnya kita tak boleh nak tentukan 15 hari tu kita kata haid. Hari ke-16 istihadah. Tak boleh tak? Sebab kita kena guna, sebab apabila darah melebihi 15 hari, tak boleh dah guna kaedah takwim. Kita guna kaedah tamyiz dan ataupun kaedah adat. Jadi, kita tengok keadaan darah yang keluar ni. Kalau sampai hari ke-16 itu, darah lemah berbanding dengan darah yang mula-mula keluar tu. Ia lemah dah. Dia berdasarkan pada warna lah. Warna-warna. Sebab itu penting kita catat darah yang keluar itu darah warna apa. Tak dijadang tak Kak Nur tunjuk tadi kalender yang sepatutnya kita guna. Kalender yang macam mana? Tak dang. Tak dang. Sebabnya kita ni kena tulis benda-benda, kena catat benda-benda yang penting. Tadi
kita dah bincang, Ha pun dah sebut dah. Apa benda hak yang penting tu, waktu mula-mula keluar darah tu penting. Yang keduanya, apabila bertukar warna pun kita kena catat waktu keluar, bila keluar hak waktu bertukar tu. Sebab penting tu, bila berlaku gini lah, kalau haid lebih daripada 15 hari. Sebab kita akan guna kaedah lain, kaedah tamyiz ataupun kaedah adat. Itu. Okey, nice Kak. Okey. Lepas tu kalaulah suci kita tak cukup 15 hari. Penting. Penting kita cukupkan tempoh 15 hari tu. Sebab apa? Sebab memang kaedah asas dia suci mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Kalau lebih dah apa? Sebab kalau di awal-awal dulu kita dah perkenalkan dah. Tempoh suci ni ada 3. Satu, tempoh paling minimum 15 hari. Yang kedua, tempoh kebiasaan. Iaitu bagi orang yang biasa haid dia 6 hari, 7 hari dan pusingan haid dia 30, maknanya suci kebiasaan dia sama ada 24 ataupun 23 hari. Itu dia. Dan maksimum suci ni tidak ada had. Kalau dia suci selama-lama, sekali je dia mari haid, lepas tu suci sesuci-sucinya. Mungkin tidak keluar darah terus, ataupun dalam sebulan itu darah dia tak cukup pun 24 jam. Maknanya sepanjang-panjang itulah dia suci. Itu dia. Cuma kita kena beri perhatian apabila darah tak cukup minimum suci 15 hari. Jadi bila tak cukup 15 hari, apa kaedah yang kita kena guna? Kalau Kak Nur buat istilah sini, kaedah curi lah. Kaedah curi. Itu dia. Curi, masa takwim pun boleh curi. Masa kaedah tamyiz adat pun curi juga. Tapi lain sikit lah, kita kena selesai dulu. Kita kena tahu dulu kaedah apa yang kita gunakan. Contoh, kita hak sekarang ni, gambar rajah sekarang ni. Apabila darah mula-mula kita dapati darah mula-mula keluar tu darah yang kuat, lepas tu semakin lemah. Jadi hari ke-16 tu mesti kita kena buat analisis. Hari ke-16 mesti kena buat analisis. Kalau darah lemah, kalau darah hitam, hari ke-16 hak mula-mula ni kemungkinan kita tak boleh buat analisis. Kita kena buat analisis hari ke-16 hitam. Hari ke-16 darah kuat. Itu. Tu mungkin ada orang pening tu, kalau orang baru masuk memang pening lah. Kalau macam Geha, in baru masuk dah. In baru masuk pula ni. Alhamdulillah in masuk dah. Maknanya orang yang dah faham dah tu mungkin dah pening dah. Tu dia. Okey, selesai dah ni? Selesai dah. Alhamdulillah. Dah lama mana lah. Okey. Sekarang hari ni kita bincang tentang ni cara menyempurnakan minimum suci 15 hari. Lepas tu Kak Nur bawa contoh tadi dalam kaedah takwim. Lepas tu kaedah takwim tu mungkinlah orang mudah faham lah. Tak, sebab darah kedua yang keluar itu selepas tempoh 15 hari. Bermakna apa-apa darah yang keluar selepasnya dikira istihadah selagi mana tempoh suci dia tak cukup 15 hari. Tapi orang keliru ni apabila masuk kaedah tamyiz dan adat. Tapi kalau orang yang dah lama tu macam biasalah, dia boleh tentukan dah. Ya dah. Yang Kak Nur cerita hari tu, apabila darah keluar berterusan, kalaulah berterusan itu dengan darah lemah, tak kisah. Sebab dia akan dikira sebagai istiadah selama mana darah itu keluar dengan darah yang lemah. Cuma apabila darah hitam mari, baru dikira haid. Tapi kalau darah hitam keluar keriang, hak mula-mula kita nak tentukan haid kita ni, kena pastikan sama seperti mana kaedah takwim. Mesti syarat dia minimum suci 15 hari. Itu dia. Okey. Boleh faham tu?
takut ada lagi hok keliru-keliru. Lepas tu kalau lah macam gedok faham tak. Contohnya orang baru masuk, boleh je tanya Kak Nun, WhatsApp ke pemda ke, boleh tanya personal. Sebab terutamanya kalau terjadi pada diri sendirilah. Hak nak tentukan ni dalam masa yang sama mungkin nak tentu. Sebab ada beberapa orang yang apa ni PM Kak Nun tapi tak pernah masuk kuliah ni. Tapi kita rasa jugalah, kita rasa sedih lah kan. Sebab dia mengalami perkara itu. Bila kita terang tu mungkin dia faham lah masa tu, tapi adakah dia faham hari-hari yang akan datang tu? Bila darah keluar, darah lain pula ke misalnya. Tak? Itu. Okeylah, tak apalah. Kita tengok dulu contoh-contoh lagi. Kalau bolehnya siapa lumak pun tak apa. Tu dia. Okey, kita tengok contoh yang satu. Anu tanya benda ni sudah pada duduk. Hak no. No tak boleh. Tak boleh masuk. Lina pun masalah ni juga. Masalah lain juga. Ramai masalah lain hari ni. Lain Kak Nun jelas tak? Orang lain boleh dengar tak? Lain Kak Nun. Boleh. Okey. Jelas. Jelas. Alhamdulillah dah. Okey, kita. 3 hari lain tak berapa bagus. Ya. Yalah, Kak Nun pun gitu kot. Tu pun Lina khabar lain tak molek kot tu dia kata. Tu pun Wan Zainun pun lain tak molek. Tak ada suara, tak ada gambar, tak ada lain tu. Okey, kita tengok contoh lagi ni. Ni Kak Nun buat contoh darah merah 5 hari. Hak ni Kak Nun bubuh lalu dah haid 5 hari ni bukan bermakna haid ni berdasarkan warna merah ni. Jangan silap faham. Okey, kita tengok. Hitam keluar selepas merah. 5 hari merah. Lepas tu keluar berterusan. Bila darah hitam keluar berterusan. Kita tengok gambar rajah ni memang hak sudah dah. Ya dah. Tapi masa kita melalui hari-hari tu, apa yang kita kena buat tu? Tadi, hak ni kalau yang keluar darah tidak ada nakak ni, boleh tahan lah. Memang kita duk semayang sampai hari yang ke-15. Ya dah. Tapi tadi, kalau berlaku nakak tu, kemungkinan kita semayang dah. Masa nakak tu. Hak tadi, lepas dah tadi tu. Masa nakak tu, Kak Nun terang dah in. Tapi tak tahulah orang lain faham ke taknya. Rasa kalau orang baru masuk, tak faham pun nakak fatrah tu pun tak tahu tau. Tak apa, nanti saya tengok video. Ja faham tak makna nakak dengan fatrah tu Ja? Sebab Ja baru masuk Ja kata. Ja faham tak Ja? Nakak tu bukan tempoh yang suci. Bukan tempoh yang suci. Gini. Nak sampai pada 15 hari contoh. Darah tak keluar. Darah tak keluar. Tapi darah keluar pula selepas waktu ni, waktu kita kata kita anggap suci tu, tapi darah keluar itu dalam tempoh 15 hari. 15 hari. Okey, fatrah. Fatrah tak faham. Kalau fatrah, dia tak keluar di pad. Tapi apabila kita calik di dalam tu, ada. Tu makna sosah lah. Sosah haid lah dah. Masa haid lah sebab kita nampak. Yang masalah nakak tu. Nakak tu bila tak ada di dalam, tak ada di luar, tak ada di dalam, mesti kita semayang dah. Bila semayang, sudah. Kita check masa tu lah kan. Kita katakan kita check masa tu, tak ada. Tu nakak. Tapi keluar pula hari ke-15, 16 bersambung. Bila bersambung tu pula, masa tu kita kena hari ke-16 tu kalau darah lemah, kita boleh mandi lah. Kita boleh mandi. Lepas tu kemungkinan hak yang kita semayang waktu nakak tadi, burn gitu je. Habis burn.
Okey. Okey. Nampak dah. Ah, Boleh sikit. Okey, jadi bila darah hitam keluar keriang ni lah, hari ke-16 tu kita tak boleh mandi lagi. Kita kena tunggu hari ke-16 hitam pula. Jadi kalau tengok gambar rajah ni, bila hari ke-16 hitam? Hari ke 21 tau. Hari ke-21 hitam. Apa ni? 15 hari ke-16 hitam. Maknanya hari ke-16 tadi tu, hari ke-16 daripada hari pertama, kita tak boleh mandi wajib lagi. Kita tunggu. Sebab sekarang hari ke-16 ni baru hari ke-11 hitam. Bermakna kita kena tunggu sehingga hari ke-21. 21 kita pun mesti guana-guana pun kena tentukan haid kita bulan tersebut. Bila kita tentukan haid kita nak tentukan kaedah tamyiz tak boleh pakai. Kita pakai kaedah adat. Ni kita sekarang berada hari ke-21. Bermakna berapa hari kita tinggal solat ni? Berapa hari sama sekali tinggal solat? Siapa nak respon? Berapa hari kita tinggal solat ni? Berapa hari kita tinggal solat? Tak ada Raja. Okey, 21 hari kita tinggal solat. Sehingga hari ke-21, dok semayang lagi ni, dok mandi wajib lagi. Hari ke-21 kita pun tahulah bahawa haid kita ni tidak boleh dihukumkan berdasarkan kaedah tamyiz. Kita kena hukumkan kaedah adat. Jadi kita tengok adat yang lepas. Kak Nun buat contoh di sini 5 hari adat yang lepas. Jadi 5 hari ini bermula hari pertama. Bermula hari pertama. Kita tak boleh kita kata hari ke-6 ni baru hari pertama haid kita. Dah hari pertama lah. Kalau hari pertama ni 17 hari bulan, 17 hari bulan lah. Maksudnya gitu. Sebab minggu lepas ada yang tersilap. Ya tak? Yang tersilap kata apa ni hari hitam ni baru dikira hari pertama. Dah. Hari pertama haid ialah hari pertama keluar darah. Itu dia. Jadi kita pun ambil dah 5 hari ni haid kita. Okey, jadi hari-hari yang kita dok semayang tadi, hari ke-6 ke-7 tu sampailah hari ke-20 merupakan waktu istihadah kita. Hak yang betul dah ni. Hak yang betul dah sekarang ni. Masa kita duduk hari ke-21 ni. Okey. Hari ke-21 ni dah. Saat ni kita buat analisis kan. Okey. Jadi kita tahu bahawa ni istihadah kita hanya 15 hari. Kita tak boleh kurang daripada 15 hari ni. Sebab minimum suci mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Terutama apabila ada dalam keadaan masih keluar darah. Kita mesti ambil minimum suci 15 hari. Okey. Jadi hari ke-21 dah kita ada dah haid, ada dah istihadah, mestilah selepasnya kita akan kira pula haid kita. Kebetulan pula hari ke-21 itu darah hitam lagi. Jadi hari ke-21 itu bermula haid pusingan ke-2 pula. Tu. Okey. Boleh faham ke tak tu? Yang lain tu? Okey dah. Kalau Inha tu memang faham dah lah sebab kita lama dah bincang tentang ni dah. Rumah dah rasanya. Tak juga. Kak Nun, tu yang hijau tu tak pakai kan? Yang Kak Nun terang ni. Yang gambar rajah ni tak pakai yang hijau ni kan, yang Kak Nun terang ni lain kan?
Ha ni. Ajak. Alah. Kak Anu pula ni. Nanti. Tengok. Patut pos minyak. Aduh, jejak. Saya tengok tu kat lentera yang hijau. Tejak ya. Ni nakak ni. Bukan. Ni. Ni enak kan? Ni nak. Ni. Oh, silap apa? Silap slide. Ni. Ni. Okey. Mula Kak Nur Terang mula. Okey, pada hari ke-6 bermula darah hitam. Darah hitam yang keluar ni berterusan. Jadi sepatutnya hari ke-16 ni selepas pada border yang pertama ni kita kena buat analisis. Ya dah? Kena buat analisis. Kalau darah lemah maknanya kita pun kena mandilah hari ke-16. Tetapi hari ke-16 itu darah hitam lagi. Kita pun tak boleh mandi lagi pada hari ke-16. Jadi kita tunggu sehingga darah hitam ini sampai 15 hari. Bermula hari ke-6. Hari ke-6, hari pertama hitam. Ke-7, 2. Ke-8, 3. Sampai 20 baru cukup 15 hari. Dan kita tunggu sampai ke hari ke-16 hitam. Iaitu hari ke-21. Hari ke-16 hitam. Jadi guana-guana pun hari ke-21 kita kena tentukan haid kita bulan ni. Jadi apabila kita nak tentukan, kita tak boleh guna kaedah tamyiz. Sebab apa? Sebab darah hitam melebihi 15 hari. Okey. Jadi kaedah yang mesti kita guna ialah kaedah adat. Kaedah adat. Jadi kita kembali kepada adat kita yang terakhir. Adat haid yang terakhir kita 5 hari. Kak Nur buat contoh 5 hari di sini. Bermakna 5 hari ini akan dikira pada hari yang pertama sehingga hari ke-5. Okey. Walaupun kita kata asal-asal kita keluar darah merah masa hari pertama tu. Tapi kita tak guna dah. Tinggal dah kaedah darah-darah tu. Kita sekarang nak guna, nak tentukan haid dah. Sebab darah-darah tamyiz tu tak guna dah. Tak? Kita tinggal dah kaedah tamyiz tu. Sebab tak boleh guna. Okey. Jadi haid kita bermula hari pertama. Kalau hari pertama ni 17 bulan ke 18 bulan ke, tak kira lah. Maknanya haid ini haid kita. Okey. Walaupun kita kata darah hitam keluar pada hari ke-6. Tu. Okey. Jelas itu. Jadi bermula hari ke-6 ni, walaupun dulu kita kata darah hitam, tapi kita dah ada dah haid, kita nak tahu pula istihadah. Jadi istihadah bermula hari ke-6 lah. Bermula hari ke-6 sehingga cukup 15 hari. Iaitu sampai hari ke-20 cukup 15 hari. Sekarang ni kita berada hari ke-21. Ya tak? Tadi kita dah semayang sampai hari ke-21 lah. Okey. Jadi sekarang apabila haid kita dah ada, istihadah kita pun dah ada, berapa hari yang sepatutnya kita kena qada solat kita? Berapa hari? Orang lain ni, orang baru ni. Berapa hari kena qada? Tanya Ja. Ja berapa hari kena qada Ja? Ja ada tak? Ada. Ani berapa hari kena qada semayang ni? Ani ada ni. Ni? 15 hari. 15 bijak dah tu. Alhamdulillah. Nak biar gitulah boleh faham. Sebab kita dak semayang. Kita dak semayang saat ni sampai hari ke-21 kan? Jadi dah kita tahu dah haid kita 5 hari. Maknanya kita kena qada 15 hari. Berbeza dengan darah merah tadi, kemungkinan tak sampai 15 hari kita qada. Sebab kita dah semayang hari ke-16. Ya dah?
Itu dia. Tu Kak Nur nak kabarnya. Okey, 15 hari kena qada. Jadi, tak payah qada selalu sebab hari ke-21 ni masih keluar darah hitam. Hari ke-21 bermula haid kitaran yang kedua. Kitaran lain pula haid ni. Sebab darah hitam masih keluar lagi ni. Okey. Boleh faham tak tu? Jadi cuma kita kena tanda je lah bahawa kita kena qada solat kita selama 15 hari. Okey. Jadi hari ke-21 pula kita kena tengok darah kita itu keluar. Kalau keluar dalam tempoh 15 hari, maka bermula hari ke-21 dikira haid. Tapi kalau lebih pula, lebih pula kena guna kaedah adat. Bila guna kaedah adat, kita gunalah adat kita hak ni. Adat kita ni 5 hari. Okey, kalaulah bermula hari ke-21 sehinggalah hari ke hak lebih pada 16 tu hitamlah ke semua. Kita kena guna adat suci 15 hari kita ni untuk dibawa. Tapi kalaulah antara hari ke-21 sehingga hari ke-35 ni misalnya ada darah merah, kita tak boleh guna suci kita 15 hari. Faham tak tu? Itu. Okey, boleh. Jadi apabila kalau kita nak tentukan haid kita, walaupun darah hitam itu duduk pada hari ke-6, hari pertama darah keluar itu masih dalam list lagi. Masih dikira lagi. Kalau kita abaikan terus, bermakna kita bukan berada pada hari ke-16, pada hari ke-21 tu. Tu. Dah? Okey. Boleh? Okey, setakat ni ada nak tanya ke tak? Ada nak ada orang nak tanya? Nak ke? Nak tanya? Nak tanya nak? Kak Nun, yang tadi tu Kak Nun. Ya. Yang Kak Nun kata kalau kata tadi kan, saya refresh balik lah. Yang 15 hari terus saja hitam tadi tu, kita kena guna waktu suci dia. Waktu suci ikut waktu suci 15 hari yang istihadah ni kan ikut adat. Tapi kalau kata yang Kak Nun kata yang merah tadi. Yang merah kedian? Merah duduk kedian. Okey. Kalau merah kedian, maknanya suci dia mengikut darah itu. Kalau darah tu darah merah ataupun darah yang lebih lemah, kuning pula. Lepas merah tu kuning, masih dikira istihadah. Suara berlapis pula. Orang lain okey. Ada orang lain buka tak mic? Okey dah, okey dah. Tapi saya tak. Okey. Dah tutup go. Okey dah sekarang ni. Okey. Okey dah. Okey dah. Jadi tu kita kena tengok tu. Apa ni perbezaan. Kalau darah hitam keluar dulu, belakang dia merah, maknanya istihadah dia lebih panjang lah. Maknanya bukan minimum 15. Okey. Tapi kalau darah hitam sahaja, minimum dia 15 hari. Kalau darah hari yang ke-16 hitam tu masih keluar. Itu. Hak tu yang jadi mungkin payah sikit tak? Payah sikit lah kita nak faham ni. Mula-mula ni memang bahasa dia dah. Kak Nun belajar bab ni dari Kuzal lagi ni. Maknanya dari Kuzal Kak Nun belajar. Sampai sekarang. Tu pun ada benda-benda yang hak yang perlu dimendalami lagi. Tu. Sebab bukan senang untuk kita mendalami ilmu haid ni. Dia berbeza dengan ilmu ibadat, ilmu hak yang terdapat dalam fiqh lain lah. Lain. Itu. Okey. Okey, tu. Kak Nan nak tanya. Okey. Kalau ikut dalam gambar Kak Nun tayang, hijau ni sampai ke 18. Patutnya Kak Nun sebut tadi sampai ke 20. Maknanya slide salah.
Oh, ni. Tu yang tanya tadi saya pasang tu. Ya, sungguh ni. Apa ni? Kak Lu silat apa? Selat ni. 15 tu kalau sampai 18 ni berapa hari baru? Ija tu kan. Okey. 13 je Tin. Baru 13. Patutnya hari ke-20. Dah Kak Nu terang tu betul ke salah? Terang betul. Oh, terang betul. Selat itu salah. Aduh. Salah. Salah tu salah. Selat salah. Tu tanya tadi tak slide yang sama masa itu berapa. Oh, dah ke slide mana tak tahu ni pula ni. Dia mari ke hak ni dah pula. Kak Nu ni tau, dak apa nampak. Lain tahu. Kak Nu ni sebenarnya dak apa nampak ni. Slide ni. Kak Nu ni dak apa nampak slide ni. Tarik-tarik pun dak nampak. Ni pun slide lain dah ni. Hati mulalah pula. Hak Kak Nu terang tu betul dah ke? Betul terang. Oh, betul. Cara terang betul dah. Slide tu kita tunjuk lain. Allah. Oh, ni pun slide lain dah ni pula. Mati jap. Mati. Okey, nanti Kak Nu tengok slide. Kak Nu pun dok apa nampak mana. Ni salah. Okey, kok ni kok nanti Kak Nu nak terang. Kak Nu nak terang kalau darah sewarna. Hak ni lah kok. Okey, darah sewarna dah. Okey. Kalau darah sewarna, contohnya kita tengok di situ. Dok kira lah. Ni Kak Nu buh 3 warna ni. Hari pertama sama ada keluar hitam, hari kedua hitam, ketiga hitam seterusnya, ataupun dia mula dengan merah seterik. Ataupun kalau dia mula kuning seterik. Tu dia. Ni kalau dah seterusnya ni mungkin ada sambungan. Tak? Nanti kita tengok dulu. Okey, jadi kalau darah satu warna, ada kira merah, kuning, hitam tu. Sebab tu Kak Nu kalau boleh nak suruh tengok ni, jangan tengok keadaan ni saja. Maknanya kita boleh combinekan dengan hak tadi. Hak tadi kan mula-mula hari pertama merah kan. Lepas tu hitam berterusan. Jadi mungkin hak ni sambungan tadi lah. Ni untuk haid pusingan kedua pula ni. Keluar hari pertama, hari ke-21 lah tadi kita berhenti kan. Tengok Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, selepas hari ke-21 tu, darah keluar lagi. Darah keluar lagi, macam mana kita nak kira pula? Iaitu hari pertama, iaitu hari ke-21 tu, kita kira sehingga 15 hari berhenti ke lagi kita tengok darah tu. Darah yang sama tu. Okey. Jadi hari ke-16 kita kena tentukan. Hari ke-16 kena tentu dah lah. Sebab hak ni satu warna. Kalau hak dulu tu hari ke-16 kita tak boleh mandi lagi. Sebab mula-mula keluar merah ya dah. Lepas tu keluar hitam. Jadi kita tak boleh mandi hari ke-16 dari hari pertama. Hak ni hari ke-16 kita kena buat analisis. Tapi tak semestinya kita mandi. Buat analisis. Okey, tengok. Hari ke-16 kita dapati tamis tak boleh. Lepas tu kita guna adat. Adat kita berapa hari? Hak baru ni? 5 hari. Okey. 5 hari. Bermakna sampai hari 21, 22, 23, 24, 25. Tak? Kalau kita sambung hak baru ni lah, hak saat ni lah. Jadi 25 ini haid. Okey. Start pada hari ke-26 istihadah. Istihadah kita pula. Istihadah berapa hari? Kalau darah sama ni?
15 hari. 15 hari. Okey. Ke-6 hitam, ke-6 tu berapa bulan ni? 26 dah. 26, 27. Kiralah 15 hari. Sehingga hari ke berapa saat ni? 15 hari. Bermula hari ke-6 ni. 10 lah. Ha? 10 hari. Sampai ke 10 hari bulan lah. Sebab kita start 10 hari bulan pula. Okey, 10 hari bulan pula. 10 hari bulan tu tempoh dia. Okey. Faham tak tu? Faham eh? Jadi, sampai ke 10 hari bulan. Ni nak tanya. 10 hari bulan. Dah kan tadi kita berhentikan 21 hari bulan. Nah cepat sekali. Kak Nu pun lambat juga kadang-kadang tu. Jadi 10 hari bulan tu. 24, 25. 25 maksudnya 5 hari tu. Ah. Hari tu sambung lagi. Ah. Kan 5 hari tu kita kira head yang ikut adat yang sebelum tu. Maknanya pusingan kedua dah ni. Suci pula. Pusingan kedua. Sambung kan belajar tadi. Gambut sambung tadi. Okey, sebab 5 hari. Okey. Jadi hari ke-6 hitam sekarang ni pula, sampai hari ke-10 10 hari bulan, tempoh minimum suci 15 hari tadi. Okey. Jadi habis situ. Haid pusingan kedua ni. Jadi kitaran dia berapa hari? 20 hari, sama seperti bulan lepas. Okey. Andai kata, contoh dia pula ni. Contoh dia, kita jangan tengok bulan lepas tu. Hak ni bagi orang lain pula ni. Orang lain, hari pertama hitam dia ni. Okey. Hari pertama hitam dia, keluar sampai hari ke-16. Hari ke-16 kena buat analisis. Okey, jadi bila kena rujuk adat dia yang lepas, hak bulan ni hak baru ni kita bincang 15 hari period dia. Tetapi kitaran haid dia suci dia bukan 15 hari. Hak lepas tu maknanya dia tak pernah lagi berlaku istihadah. Cuma haid dia haid maksimum 15 hari. Tapi suci dia 23 hari. Macam mana nak kira tu? Hari ke berapa pula haid dia ni? Kita tengok. Kita buat 1 hari bulan lah. Hari pertama ni 1 hari bulan lah. Senang tak? Takut bolong. Okey. Hari pertama 1 hari bulan. Bila hari ke-16 sekarang ni dia berada di hari ke-16, dia kena rujuk adat haid dia yang lepas 15 hari juga. Jadi haid dia ni dari hari pertama sehingga hari ke-15. Okey. Jadi hari ke-16 ni kena mandi wajib tak? Kena mandi wajib. Lain tu. Berbeza dengan tadi kan? Okey, sekarang ni dia berada pada hari ke-16. Dia kena mandi wajib. Suci dia berapa hari saat ni? 23 hari. Bermakna bermula hari ke-16, kira 23 hari dia kena, walaupun ada darah hitam, dia kena bersuci macam dia dalam keadaan istihadah itulah. Sombak apa sebab tu kan. Apa kemah-kemah tu dan wuduk dia sekali saja untuk solat fardu. Itu. Berbeza dengan hak tadi cara kiraan dia tu. Okey, jadi apabila darah sewarna, dia kena rujuk adat haid dan adat suci. Tapi kalau haid dia tu hak sebelum ni 15 hari haid, 15 hari suci, ikutlah. Ikutlah. Itu. Sebab itu antara seorang dengan seorang yang lain tu tak sama. Berbeza. Okey, boleh faham setakat ni?
Kak Nun, Ya. Kak kata kalau sewarna tadi memang adat, dia kena ikut adat haid dan adat suci. Tidak kira warna itu gelap, cerah sikit ataupun kuning tadi. Dengan syarat sewarna. Kalau mari kuning pun, kalau kuning dari awal lagi kuning ya dah. Mari kuning je maknanya. Tapi sewarna sebab kita tak nak beza dah kan? Kita kena guna adat dan adat suci. Adat haid dan adat suci. Tu. Tapi kalau dah masa hari pertama sehingga hari ke-16 tu ada warna-warni, maknanya kita tak boleh guna adat suci kita. Kita guna adat haid sahaja. Okey. Macam minggu lepas kan kita bincang kalau darah merah keluar 15 hari. Lepas tu keluar darah merah berterusan sampai hari 60 hari dah. Kan? Kita tengok dia tak boleh mandi wajib sehingga hari ke 45. Ya tak? Kan? Sebab apa tak boleh mandi sampai hari ke 45? Sebab hari pertama sehingga hari ke-15 tu kan ada merah. Hari ke-16 baru hari warna gelap, warna hitam. Ya tak? Tapi hak ni berbeza. Hak ni keluar darah hitam yang sama warna selalu dah. Tu lain tu. Okey, boleh faham tak setakat ni? Cuba Nah boleh faham tak Nah? Maknanya ada perbezaan kan? Maknanya ambil dah bulan ini 15 hari. Sambung bulan seterusnya 8 hari bulan so cukup 23 tu. Kita sambung ke bulan berikutnya lah. Sama lah. Kalau 5 hari pula hitam pula macam gini, guna keadaan yang sama. Sama. Dah ada adat dia dah. Adat dia ada dah. Hak lepas tu suci je 23 hari. Dah ada itulah. Ikut adat dia itulah. Tapi kalau dah darah tu berubah pula, ada dua warna pula, guna kaedah lain pula. Habis dicampur tu bening. Kalau sering ini masa saya tak bening sangat. Tapi kalau kita faham, insya-Allah lah. Yang penting sekali kita sebab itu Kak Nur terang 2-3 kali benda yang sama tu. Sebab mungkin bulan ni dia keluar dua warna. Ya tak? Bila dua warna, kita hanya guna adat haid saja. Kita tak guna adat suci. Tiba-tiba selepas bulan ni keluar pula darah tu sewarna pula. Jadi bila sewarna, kita kena mulakan pusingan baharu. Pusingan baharu kita pula mesti berdasarkan adat haid yang lepas. Bila sewarna dah adat haid kita tu, kitaran kita berbeza. Kitaran haid berapa hari, suci dia tak semestinya 15 hari. Ya tak? Tapi kalau dua warna kita kena guna minimum suci 15 hari. Tak mari pula dah. Agak-agak tak marilah. Tak mari tu. Tak mari haid. Itulah Nawe. Itulah kita nak belajar ni, kita bimbang. Sebab tak mustahil. Ya dah, kita tengok keadaan sekarang ni, orang mungkin dia kata menopause dah, umur dia tu 52 misalnya, dia ingat menopause dah, rupanya bukan menopause yang sebenar. Mungkin haid itu berhenti 2 tahun je. Kita kata kalau menopause tu dalam fikiran kita, menopause orang berhenti terus. Ya dah? Sedangkan kemungkinan mungkin ada masalah kesihatan ke, maknanya salur tersumbat ke apa benda dia tak keluar. Jadi mungkin dalam tempoh beberapa lama berhenti mari pula. Bila kesihatan tak menentu ni, haid tak normal, dia keluar tak normal. Dia akan keluar tidak tak normal, bercelaru. Ada keluar sikit-sikit. Mana? Setahun lebih berhenti. Ada kawan tu setahun lebih berhenti. Lepas tu mari. Nasib baik mari dia tu tak melebihi masa. Macam biasa. Tak apalah gitu. Tapi kalau melebihi 15 hari, lepas tu sewarna pula,
adat nak rujuk ke adat tu adat dah ingat dah. Tahun lebih dah juga. Dah Kak Nur ni 5 tahun dah. 6 tahun dah Kak Nur. Saya 2017. Kak Nur 2015. Agak-agak dah mari lah. Lah. Tengah kanak lah pula. Ya, tapi gitulah kalau mari pun maknanya insya-Allah kita ada kaedah ni kan. Kaedah-kaedah yang ditinggalkan oleh ulama ni kita cuba ikutlah. Maknanya. Ya dah. Yang penting kita faham kaedah tu. Kaedah yang dibawa oleh ulama kita tu memang hebat. Tu. Maknanya dia buat kajian tu bila kalau kita buat kajian sekarang ni pun dengan keadaan kita ataupun kita tasawur ke depan, bagaimana kemungkinan yang dihadapi oleh orang yang mengalami istiadah. Memang kaedah dia tu tak bercanggah. Memang selari. Hebatnya ulama kita zaman dulu. Ini baru sikit. Ada masuk nifas lagi. Nifas pun Saya sekarang ni Kak Noh, anak 7 orang. Jadi saya tak kira dah saya kotak je. Saya tak saya kotak. Bimbang dah, bimbang. Bimbang kita tersilap tu lah. Saya takut tersilap kira. Ya. Mana je dah. Yelah. Je dah. Jadi kalau anak tak ada dah apa? Anak 7 orang dah kalau main 7 orang. Sekali mari 60 hari lebih, 60 hari lebih. Pening juga tu kat saya. Ya. Dan ada ke 60 hari lebih? Daripada 60 ada. Jadi kat saya kotak je lah mana tu. Tapi memang masa kotak tu tapi ialah kotak je lah. Yelah. Kalau macam ke nifas tu maknanya masa bersalin tu dok lah setiap bulan maknanya dah. Orang hak yang haid ni setiap bulan kan? Kalau dari awal-awal cara kira salah tu macam mana nak qada tu? Banyak sangat sebab setiap bulan. Kalau Quran semayang tadi dah apa puasa kan? Tak kena pula puasa kan? Yelah. Dah lah. Maka nakok tadi. Tempoh nakok tu kan kita kena kotak kan? Ya. Kok nakok tu kita tinggal 10 hari tu. Ha. Itulah kena bulan puasa. Mana kena kotak tu? Dah apa ni? Kalau nifas no pula. Nifas pun sama. Itu kalau kena bulan puasa tu lagu mana? Maknanya. Kan? Orang hok mungkin dia ingat ke tempoh maksimum tu 60 hari. Darah berhenti 15 hari pun dia ingat ke tak sampai lagi 60 tu, dia ingat ke masih lagi nifas. Sedangkan kalau berhenti 15 hari, lebih pada hari yang ke-15 tu dia kira bukan nifas dah. Dia kira haid. Itu. Dah. Sebab itu Kak Nur kata dah ni. Tajuk ni kita kena fokus. Kita tak boleh nak mari celang-celang. Bukan Kak Nur nak kata tapi maknanya dia tak boleh gitu. Kalau kita nak mendalami, andai kata kita sendiri yang mengalami istiadah ni, kita kena faham betul-betul. Bila kita nak faham betul-betul, kita nak mendalami, kita kena fokus. Sebab pengalaman Kak Nur pernah dengar lah ustaz yang membaca kitab, baca kitab. Bukan senang untuk kita faham. Dia baca kitab kan bahasa kitab. Bukan senang untuk kita faham. Sebabnya Allah macam-macam benda lah. Sekali kita terang hak ni, lepas tu hak ni pula belik gitu je. Berguru. Yelah maknanya kita berguru tu lah. Maknanya kalau kita berguru dengan ustaz yang baca kitab, bukan senang nak faham. Kalau kita baca kitab sendiri pun macam In ada pengalaman tak baca kitab sendiri. In boleh faham cepat tak? Tak faham start kan? Kata dong. Maknanya tu masuk lagi masa ngandung keluar darah kan? Saya mengalami. Itulah. Tak sampai 1 hari. Bila tak sampai 1 hari maknanya bukan haid. Istihadah je lah. Dah ada juga orang 7 bulan. 7 bulan. Kepo juga Kak Nur maknanya darah keluar. dah memang Kak Nur rasa hak ni ramai yang mengalami darah keluar masa mengandung ni. Mungkin uri duduk di bawah, ada masalah macam-macam. Darah keluar masa mengandung tapi dia ingat ke maksudnya mungkin dia kena kira sama
sama seperti mana haid. Kalau tempoh melebihi 24 jam dalam tempoh 15 hari, haid. Kalau keluar sikit-sikit maknanya sampai 15 hari dah. Terus sekejap je sehari, dalam sehari. Istihadah lah tu. Maknanya dah apalah kan. Kalau kita dok semayang pun, Kita tu. ha? Kita tunjuk kita tu. Dok tahu lah nak. Macam ke Kak Nur lah. Kak Nur pernah istihadah dok siapa pun sehari. Hari ke-18 dia keluar, maksudnya keluar darah tu. Memang sok-mak kebanyakan bulan. Sebab ustaz pun kata kalau orang yang pernah istihadah, dia akan berulang istihadah itu. Sebab itu ulama pun menetapkan orang yang biasa istihadah dia boleh ikut ada istihadah bulan lepas. Kalau bulan ni dia tengok irama darah dia keluar seperti mana bulan lepas, yang mana bulan lepas dia istihadah, dia boleh shortcut terus. Misalnya bulan lepas dia 5 hari je haid berdasarkan kaedah adat. Bulan ni walaupun hari ke-6 dia keluar darah, dia boleh mandi lalu dah. Maknanya bukan kata orang istihadah tu payah belaka. Memanglah payah berbanding dengan orang normal. Tapi ada kaedah dia. Tu. Okey. Kita lewat dah ni dah. Sejam setengah kat 2 jam pula dah. Pukul 10 lebih-lebih sikit sebabnya orang penting tak ada. Ni lambat masuk hari ni. Lambat juga. Lambat masuk musim-musim kau. Yelah. Kita pun lambat juga. Tapi video Kak Nur ni sejam 40 minit dah ni. Video ni rakam start pada ni. Tapi mungkin orang nak tu pula lah dah. Orang nak masuk-masuk pula ni. Tak apalah, kita sambung. Kalau bolehnya Kak Nur kata gitulah. Kita sambung. Jamak yang sama tak apa Kak Nur Safa faham. Ya je. Kadang ada kau lama kita tak faham. Setiap kali kita banyak kita tak faham. Betul Naik. Kak Nur Kak Nur lah. Kak Nur ni sekarang ni bukan kata Tapi tu bila Kak Nur terang tu saya campur dengan benda yang saya alami. Saya nak faham. Ya. Juga mari masa mengandung 11 minggu pun ada juga. Minggu mengandung ada kau mari. Itulah. Maknanya sekarang ni kita buat reflect balik dah. Maknanya masa kalau dia keluar banyak hari kita tak semayang. Lah. Hinggalah kita cek doktor kata mungkin dia nak simpang. Maksudnya dia pun buat CND. DNC. CND. Macam hok kisah dengan ustaz sebut hok sikan. Saya kata lepas DNC tu barulah bila tahun keluar tu barulah dia tak semayang. Yelah. Maknanya kita tengoklah situ. Walaupun kata doktor ni, sebab doktor dia bukannya berdasarkan hukum. Dia dalam bidang dia je dah. Maknanya dia kalau walaupun dia kata ni bukan haid, hak ni haid, tapi itu dari segi kedoktoran. Kaedah tu kita kena kembali kaedah asal, kaedah fiqh. Tu. Kalau hak dekat nak beranak pula, awak kata darah tanda kan? Darah tanda tu. Darah tanda tu dia ada 2 keadaan. Satu, kalau dia dekat dah nak beranak, misalnya hari ni sakit perut ni. Sakit perut, lepas tu keluar darah. Memang keluar darah tu kita tak boleh semayang lah. Sebab memang apa-apa benda pun tak kira dalam masa dalam keadaan apa sekalipun, bila ada darah je memang kita stop. Sebab itu merupakan manik daripada mengerjakan ibadat. Jadi kita pun tak semayang. Tak semayang, kita tengok. Kalaulah bila sakit tu akhirnya keluar baby. Maknanya hak tu dia kira bukan darah haid lah. Ulama kata dipanggil damut tolak. Darah tolak ni sama seperti mana istihadah. Maknanya kita kena qada lah. Lepas pada kita bersalin masuk suci nanti qada. Selagi darah keluar, mungkin darah keluar tu
cukup 24 jam dalam tempoh 15 hari, mungkin 7 hari keluar. Tapi kita memang cukup dah 9 bulan. Tapi tak beranak lagi. Bila tak beranak lagi tu, ulama Imam Hambali, dia kata itu darah haid. Itu darah haid, dan kita pun boleh guna pendapat itu dalam maknanya mazhab kita pun guna pendapat itu. Itu sebagai darah haid. Sebab darah itu bukan darah nak beranak. Sebabnya dibuat alasan ataupun dalil, bukan semua orang yang beranak dalam tempoh 9 bulan kandungan. Ada orang 10 bulan. Ada orang Imam Syafi'i sendiri pun berapa tahun duduk dalam perut mak dia. Ya tak? Itu dia. Kalau tak beranak lagi, dia dihukumkan darah haid sekiranya cukup syarat-syarat haid. Tu. Hak tu pun kita kena tahu jugalah. Okey. Ada orang tanya. Adik-adik ipar gitu kan. Kita hospital. Tapi dah petang sehari dekat-dekat gitu lah. Dia semayang lah. Dia semayang lah. Sebab dia kira macam Dia semayang masa darah-darah ada? masuk dah dulu. Darah macam kerendam gitu. Tapi sepatutnya sebab kita ni berhukum dengan perkara yang zahir. Apabila darah keluar, masa dalam mana keadaan sekalipun, kita kena anggap dia tu haid lah. Kena anggap dia tu. Tapi kalau yang dia tu tak cukup 24 jam tu, maknanya tak ada masalah lah, memang dia istihadah. Tapi sebenarnya kita kena berhukum perkara yang zahir ketika itu. Jadi masa zahir kita tu, kita tak tahu kan darah tu darah benda. Mungkin haid. Sepatutnya kita tak boleh semayang lah kalau darah ada tu. tapi sebab mungkin dia fikir masa mengandung kan. Mungkin. Jadi Yelah, sebab orang tak tahu mengandung tu kan, orang ingatkan haid tak mari dah. Ada mula kita dengar kan, orang kata mengandung tak ada haid pun. Tak ada haid dah. Kita dengar masa dulu, zaman dulu ada orang beranggapan gitu. Masa mengandung tak keluar haid. Gitu. Tapi mazhab kita tetap dikira darah yang keluar itu sebagai haid bila cukup syarat. Okeylah, lama dah ni kita bincang ni. Assalamualaikum Kak Nur. Waalaikumsalam. Ti. Ada nanti. Nak tanya satu Kak Nur. Ya. Hari tu saya pernah mengalami macam bila doktor kata masa mengandung itu doktor kata uri duk bawah. Jadi dia bleeding. Jadi macam mana tu Kak Nur? Okey, kita tengoklah, maknanya tak kira umur usia tu berapa-berapa, awal kandungan ke, akhir kandungan ke, apabila darah keluar, maksudnya yang pertama kita kena berhenti solat sebab kita berhukum di atas perkara yang zahir, kemungkinan haid. Sebab orang mengandung pun keluar haid kan, Imam Syafi'i kata. Okey, jadi kalau cukup tempoh 24 jam keluar darah tu, dan dia berlaku dalam tempoh 15 hari, maknanya kira haid lah. Walaupun doktor kata bukan haid, doktor kata sebab uri, doktor kata sebab awak ada ketumbuhan, tak kira. Faktor keluar darah tu tidak diambil kira. Yang diambil kira adalah keluar darah daripada faraj. Itu. Okey, terima kasih Kak Nur. Okey, itu. Okeylah, kita berhenti di sini dululah, ya tak? Semoga Allah sentiasa membuka hati kita dan membuka peluang untuk kita terus belajar tentang ilmu fardu ain ini yang amat penting bagi setiap wanita. Kak Nur akhiri perbincangan kita dengan memohon keampunan kepada Allah SWT di atas setiap kekhilafan dalam membicarakan hukum yang berkaitan haid dan istihadah, kerana apa-apa yang baik semuanya daripada Allah SWT dan semua kelemahan itu datang daripada diri Kak Nur sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup perbincangan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Bismillah. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw.
Okey.